Okay. Okay, hai. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik, saya Rahmat dari AdMath Specialist. Okay, so hari ni, cikgu nak ajar tentang fungsi lah. Okay, baca introduction je baru. Okay, baru introduction sahaja. Okay, baik. Banyak student sebenarnya, bab fungsi, bab pertama form 4 ni, diorang ada masalah. Okay, so cikgu nak share cara yang dari sudut pandangan yang berbeza ataupun mungkin cara yang lebih mudah, cara yang lebih simple. Okay, okay, baik. Bila orang tanya fungsi ni apa, agak-agak kamu akan jawab tu. Cuba komen sikit dekat bawah tu. Okay, agak-agak okay. Bila orang tanya okay, fungsi tu apa? Okay, dalam AdMath lah ataupun dalam matematik. Okay, fungsi tu apa? Kamu akan jawab apa? Okay, dah? Sudah komen? Okay, nanti cikgu akan tengok. Menarik juga ni. Jawapan kamu akan bagi tahu cikgu. Okay, sejauh mana kamu faham bab fungsi ni. Okay, baik. Kalau orang tanya cikgu, fungsi ni apa benda? Kan? Maka jawapan cikgu yang mudah. Okay. Of course, dia ada definisi yang formal. Tetapi, kalau cikgu nak terangkan dengan bahasa mudah supaya semua orang faham. Okay, mudah faham. Fungsi ni adalah sesuatu yang menghubungkan antara objek dengan image. Okay. So, cikgu ulang lagi sekali. Okay. Fungsi adalah sesuatu, tak kisah apa benda, yang menghubungkan antara objek dan image. Okay. Baik. Now, of course, kamu belajar tentang dia bagi dalam bentuk ayat. Okay. Fungsi tu. Contohnya, dia kata kuasa 2 bagi. Okay, macam ni lah. So, ini adalah satu fungsi lah dia kata. So, dia menghubungkan antara objek. So, kat sini kita letak objek dan image. Okay, apakah objek dan apakah image? Mudah je. Kita boleh anggap objek ni adalah sebelum. Image tu adalah selepas. Ataupun kamu boleh bayangkan macam ni. Fungsi, okey, sekejap namakan ni adalah fungsi kan. Ni tengah-tengah ni adalah fungsi. Okey. Kamu boleh anggap fungsi ni macam satu kilang. Okey. Objek pula okey adalah dia punya bahan mentah. So bahan mentah masuk dalam kilang, dia proses-proses maka dia akan menghasilkan satu produk ataupun tak kisahlah dia hasilkan apa. Ya, dan itu adalah image. So sebelum, selepas. Okey, mudah saja. Okey, objek dan image. Sebelum dan selepas. Okay. So kalau dia kata fungsi kat sini adalah kuasa 2 bagi. Okey. Kuasa 2 bagi. So agak-agak contoh je kan. Kalau cikgu letak 4 kat sini, so 4 adalah kuasa 2 bagi apa? Okay, jawapannya adalah 2 lah. So 4 ialah kuasa 2 bagi 2. Okay, maksudnya 2 kuasa 2 atau adalah 4 lah. Macam tu. Okay, of course. Okay. Ceritanya, fungsi yang dekat tengah ni untuk ayat kan. Tak kisah kamu boleh, okay, kamu boleh apa nama dia? Dia boleh jadi apa-apa sahaja. Asalkan kamu boleh connect. Okay, hubungkan antara apa yang kamu letak kat sini, objek sebelum, dengan apa yang kamu nak letak kat sini, iaitu image ataupun selepas. Mudah saja. So itu adalah konsep dia. Cuma dalam matematik, ya, ataupun AdMath lah, sebab kita belajar AdMath kan. Okay, kamu tak belajar fungsi dalam matematik moden, tapi kamu belajar fungsi dalam matematik tambahan. Okay. Baik. So, antara objek dengan image, okay, dalam AdMath, kamu diberi, okay, ada beberapa cara untuk kita tunjukkan hubungan antara objek dengan image tu. Okay. Dan cara yang pertama, okay, adalah menggunakan anak panah. Okay, anak panah. Okay. So, anak panah tu macam ni. Tak kisahlah dia tulis anak panah macam ni ataupun anak panah dia tu macam ni. Okay, tak kisah. Yang penting yang kamu kena tahu adalah sebelah sini dia mestilah objek dan sebelah sini mestilah image. Okay. Sebab anak panah menunjuk ke sana. So dari sini ke sana. So sebelum dan selepas. So, sama juga kat sini. So sini adalah objek dan sini adalah image. Okay. Now,
So kalau tiba-tiba anak panah tu macam ni, terbalik, persoalannya adalah dari mana ke mana. So dari sini ke sini. Bermaksud ini adalah sebelum, maka di sini mestilah objek. Dan sini mestilah image. So kamu kena faham benda tu saja. So follow benda ni, so kamu tak akan tersalah siapa objek, siapa image. Sebab boleh jadi kalau anak panah tiba-tiba macam ni, tiba-tiba macam ni, suka hati dia lah. Yang penting adalah sebelum, selepas. Sebelum, selepas. Mudah sahaja. Okay. Baik, so dia adalah anak panah. Objek, image. Baik, cara yang kedua adalah menggunakan apa yang dinamakan dengan pasangan tertib. Okay, pasangan tertib. Oh, betul pula. Kita ada yang GLP kan, belajar dalam bahasa Inggeris. Okay, yang anak panah ni of course arrow lah. Arrow. Okay, yang pasangan tertib ni dalam bahasa Inggeris nama dia adalah ordered pair. Okay, pair tu pasangan, tertib tu maksudnya dalam susunan lah. Okay, ordered. Okay. Di mana dia akan bagi dalam bentuk macam ni lah. Okay, dia letak kurungan, letak sini. Dia macam koordinat. Okay, ada X dengan Y lah macam tu. Cuma, cikgu nak kata dia macam. Nanti cikgu nak akan tunjukkan yang dia memang. Okay. Di mana yang sebelah depannya adalah objek dan yang belakangnya adalah image. Okay. So, dia punya pairing ataupun dia punya pasangan memang objek image. Dia tak terbalik. Okay. Bukan image kat depan, lepas tu baru objek. Tak. Kemudian, suka hati dia, kamu nak letak berapa banyak pasangan. Okay. So, katakanlah sini X, sini Y. X1, Y1. X2, Y2. Okay. So, ini adalah satu pasangan, dua pasangan, tiga pasangan. Okay, macam tu. Yang penting kamu tahu mana objek, mana image. Okay, benda ni sangat penting. Okay. Dia hanyalah konsep saja, tetapi benda ni sangat penting. Sebab ada je soalan yang dia tanya bentuk macam ni. Okay, especially kertas satu. Okay, baik. So, bila kita ada pasangan tertib, bentuk dia mesti macam ni. Objek, image. Okay. Dan apabila dia listkan macam ni, dia boleh menjadi satu set lah. Okay. So, kita ada curly bracket kat situ. Okay, tak apa, itu nanti. Okay. Kalau kamu dah belajar, okey. Tak belajar, tak apa. Okay, baik. Mari kita tengok yang ketiga. So, yang ketiga ni macam mana? Macam ni. Menggunakan grid. Ataupun graph. So, dalam bahasa Inggeris, lebih kurang dia ejak dia grid ataupun graph. Okay, di mana dia bagi macam ni. Okay. Dia bagi macam ni, sebagai contoh, macam ni. Kan ada, kamu belajar, okay, katakanlah dekat sini, dekat sini sebagai contoh. Mungkin dekat sini A, B, C, D, E, F. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sebagai contoh macam ni. Okay, so bentuk macam ni. Jadi ini nak bagi tahu hubungan antara objek dengan image tu. Di mana yang dekat sebelah bawah ni adalah objek. Dekat sebelah sini dia adalah image. So, kalau kita ada, nampak koordinat kat sini kan, titik kat sini, dia adalah A1. Maksud, objek kepada objek pada A pula. Objeknya adalah A. Okay. Image kepada A adalah 1. Ataupun kita boleh kata, image 1 mempunyai objek A. Macam tu lah lebih kurang. So, berdasarkan ni, kan, kita boleh tulis dalam bentuk anak panah ataupun pasangan tertib. Boleh, tak ada masalah. Okay. Kalau ini A1, so kita boleh tulis dia sebagai A, 1. Dan yang ni kita ada C3. So kita boleh tulis C3. Kemudian kita ada E2. So kita boleh tulis E2. Kalau anak panah, so kita senaraikan A, B, C, D, E, F. So A, B, C, D, E, F. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A1, so A1 lah. Kan nak panah? Kemudian kita ada C3, so C pergi kat 3. Kemudian kita ada E2, so E2. Macam tu. Okay, of course lah kat sini kita kena buat macam ni lah. Okay. Nak cerita fungsi ni daripada sini ke sini. Objek ke image. Okay. Adakah ini sahaja 3?
Tak, ada satu lagi. Okay, satu lagi yang terakhir. Cara untuk kita tunjukkan hubungan antara objek dan image adalah menggunakan persamaan. Okay. Ataupun dalam bahasa Inggeris nama dia adalah equation. Yang ni yang biasa. Okay. Bila kamu belajar further, kamu terus akan belajar, okey, kita ada contohnya. Fx sama dengan 3x tambah 2. Okay. Di mana? Okay. Katakanlah, kita ada macam ni kan. Yang dalam kurungan ni, ingat, yang dalam kurungan ni adalah objek. So, objek dia adalah x kan? So, semua x merupakan objek. Tak kisahlah dia x dia ada 1 je ke, ada 4 ke. Contoh kan, tiba-tiba dia bagi fungsi macam ni. Gx sama dengan 3x tolak 2 per 4 tambah x. Sebagai contoh. Ini kan ada x. X dan x. So, ini dua ni, x ni adalah objek juga. Okay? Tak ada masalah. Okay, baik. Kemudian, kan objek dengan image. Okay, x adalah objek. Jadi, image dia mana? Semua ni adalah image. Dan semua ni adalah image juga. Okay. Nak bagi tahu. Okay. Okey, sekejap Semua ni adalah image. Semua ni adalah image. Okay. Macam mana boleh jadi image pula? Okay, baik. Mari kita tengok. Fx ni adalah nama fungsi. Okay. Kan kita cerita pasal fungsi. So, ni adalah fungsi yang nama dia f. Yang ni adalah fungsi yang nama dia g. Dan semua ni kita consider as sebagai image. Kalau dia bukan image, so yang sebelah kanan ni bukan image lah. Okay. So, sebelah kiri image, sebelah kanan image. Barulah sama dalam matematik. Kiri dan kanan mesti sama. Barulah persamaan tu dia, kan nama dia persamaan, so sama kiri dan kanan. So kiri image, kanan pun image. Bila kamu gantikan nilai objek ni sebagai contoh, katakanlah kita gunakan fungsi ni. Katakanlah x sama dengan 4. So apabila kita masukkan, kita gantikan f4 sama dengan 3 darab 4 tambahkan dengan 2. So 3 darab 4 dapat 12. Tambahkan dengan 2 kita akan dapat 14. So nak cakap 14 ni adalah image. So semua ni adalah image. Maka ini pun adalah image yang sebenarnya. Okay. Masalah student kan biasanya antara masalah student dalam bab fungsinya adalah yang bahagian konsep ni dia tak berapa master ataupun dia tak berapa nak faham. Okay, macam mana dia nak tulis? Okay, sebelum dia buat persamaan, macam mana dia nak tulis ayat matematik yang menghubungkan antara objek dengan image. Okay, sama ada dia nak tulis ataupun dia nak faham. Kadang-kadang maklumat tu diberi dalam bentuk macam ni. Kadang-kadang maklumat tu diberi dalam bentuk anak panah. Boleh juga maklumat tu diberi dalam bentuk graf. Dan boleh juga kebiasaannya yang biasa student fokus adalah maklumat tu diberi dalam bentuk persamaan. Okay. So, kamu kena tahu semua. Okay. Kalau kamu hanya tahu sebahagian saja, dekat tu situlah masalah student. Sebab apa? Dia hanya fokus bahagian yang dia rasa dia nak fokus je. Itu masalah dia. Sebab NMATS ni dia macam subjek kimia jugalah. Okay. Kalau kamu tak, katakanlah kamu tak mahir sesetengah perkara, kalau kamu tak cari tahu, insya-Allah, insya-Allah in future, di masa hadapan, kamu akan stuck disebabkan ada bahagian yang kamu tak tahu dan kamu tak nak cari tahu. Okay, so ini kita baru cerita introduction je, fungsi. Baik, semoga bermanfaat. Okay, insya-Allah cikgu akan live lagi dan cikgu insya-Allah nak commit lah, nak commit setiap hari pukul 6 petang cikgu akan live. So kita akan buat short session macam ni, untuk membantu kamu dekat luar sana. Boleh? So kalau ada apa-apa pertanyaan boleh typekan di ruang komen. Oh ya, minggu depan cikgu ada satu program, so sila check pitch. Pitch AdMaths Specialist, di mana cikgu nak buat program, nama dia adalah AdMaths for Dummies.
Yes, nama dia adalah Admaths for Dummies. Okay, sila check, cari. Okay, nama dia adalah Admaths for Dummies. Macam pelik kan? So program ni, okay, Admaths for Dummies ni, okay, sila check dekat page Admaths Specialist. So cikgu akan fokus, okay? Cikgu akan fokus apa yang kamu perlu tahu sebelum kamu belajar Admaths. Okay? Ramai student, in fact cikgu boleh kata hampir 99.9% student, okay, dia tak tahu ataupun dia tak sedar konten yang cikgu akan share benda ni. Sebab cikgu tahu benda ni, maka cikgu nak share, so sila join. Okay? Kalau kamu dah power belajar Admaths, tak ada masalah. Ini kepada yang tidak tahu. Okay? Baik, nama cikgu Rahmat dari Admaths Specialist. Assalamualaikum.